asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi kurnia dan rahmatnya untuk terus beribadah kepadanya, dan Alhamdulillah kita juga telah masuk ke dalam bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijrah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, di mana ibadah dan ketakwaan kita akan terus meningkat dan dosa-dosa yang lalu akan diampunkan, insya-Allah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam surat Hayatus Sahabah, anjuran sahabat Quran. Masya-Allah. Pada sesi yang lepas, Bro Syahmi telah mengupas mengenai kenapa kita perlu mengenal para sahabat radhiyallahu anhum, latar belakang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan kenapa diberi gelaran As-Siddiq. Gelaran tersebut adalah gelaran yang sangat mulia diberikan kepada lelaki pertama yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik, seperti yang sedia maklum, pada sesi kali ini saya akan mengisahkan sedikit sebanyak riwayat salah seorang sahabat dan juga salah seorang daripada 4 khulafa ar-rasyidin. Beliau tak lain tak bukan ialah Sayyidina Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapakah Umar ibni Al-Khattab ni? Ayuh kita sama-sama menelusuri serba sedikit riwayat hidup Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berasal daripada keturunan Bani Adi. Bani Adi ini salah satu daripada rumpun suku kaum Quraisy di Mekah. Menariknya ialah salah silah keturunan Sayyidina Umar bertemu ataupun bertambung dengan salah silah keturunan Rasulullah SAW. Bertambung kat mana ya? Adakah bertambung di kedai kopi ataupun bertambung di Simpang 4? Bukan bertambung di mana-mana, tapi bertambung pada moyang mereka, iaitu Ka'ab bin Lu'ay. Betul ke bertambung pada moyang mereka? Jadi kalau kita nak pastikan kesahihannya, kita perlu cek nama penuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzzaz bin Ribah bin Abdullah bin Qurat bin Zurah bin Ali bin Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay inilah adalah orang yang sama dengan moyang Rasulullah SAW. Kiranya ada hubungan kekeluargaan, walaupun bau-bau bacang kan, kata orang Melayu. Antara keistimewaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang boleh kita mengetahui, ataupun mungkin ada antara kita yang mungkin tak perasan, ialah beliau satu-satunya sahabat yang bernama Umar dengan ejaan Ain Mim Ra. Tapi ada juga sahabat lain yang bernama Umar, tapi Nabi SAW meminta dipanggil dengan nama Amru yang menambah huruf waw. Dan itu juga sebagai penghargaan istimewa buat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Selain itu, faktor keturunan ibu Sayyidina Umar juga memainkan peranan yang penting dalam kehidupan beliau. Nama ibu Sayyidina Umar ialah Hantamah bin Hisham bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Jadi Bani Makhzum ni adalah salah satu anggota yang besar dalam kabilah Quraisy. Masa zaman jahiliah, Bani Makhzum ni banyak melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Ramai di kalangan kabilah Quraisy menggalakkan ahlinya untuk mengadakan hubungan kekeluargaan dengan Bani Makhzum demi untuk melahirkan keturunan yang kuat dan berani. Seperti yang kita tahu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni mendapat gelaran Al-Faruq. Tapi macam mana beliau boleh mendapat gelaran Al-Faruq ni? Al-Faruq ni bermaksud yang dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. Jadi kalau macam tu, sepatutnya kita pun bolehlah juga dapat membezakan antara yang baik dan buruk, sebab kita boleh membezakan antara pahala dan dosa. Tak semudah tu kerana Al-Faruq yang dimasukkan di sini ialah
membezakan antara hak dan batil dengan jelas. Tapi ceritanya macam mana? Ia berlaku ketika Saidina Umar radhiyallahu anhu masuk Islam. Pada ketika itu Saidina Umar pula adalah lebih muda daripada Rasulullah SAW sebanyak 12 tahun. Jadi sewaktu kedatangan Islam, umur Saidina Umar radhiyallahu anhu adalah dalam kira-kira 29 tahun. Jadi tapi kenapa kita perlu tahu usia Umar ni? Baik, ceritanya macam ni. Seperti yang disebutkan dalam sirah, sebelum keislaman Saidina Umar radhiyallahu anhu, beliau merupakan antara tokoh Quraisy yang keras penentangannya terhadap Islam. Tapi harapan Rasulullah SAW agar Umar memeluk Islam diluahkan melalui doa baginda yang famous kan, di mana dalam doa tersebut di mana Rasulullah SAW berdoa dengan perkuatkanlah Islam dengan salah satu daripada mereka, iaitu Amr bin Hisham, iaitu Abu Jahal, ataupun Umar Al-Khattab. Jadi pada satu hari ini Saidina Umar nak bunuh Nabi kan, nak bunuh Nabi, tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala mendahului segalanya. Semasa dalam perjalanan sambil membawa sebilah pedang, beliau bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim ni salah seorang daripada sahabat juga lah yang telah masuk Islam pada masa itu. Jadi untuk menghalang niat Umar tersebut, Nu'aim terpaksa memberitahu yang adik Umar sendiri sudah masuk Islam. Umar pun merasa marah, jadi beliau terus pergi ke rumah adik dia, iaitu Sayyidatina Fatimah binti Al-Khattab. Walhal pada masa itu ada seorang sahabat yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah dan suaminya. Siapakah sahabat tersebut? Sahabat tersebut ialah sahabat S. Mungkin pada masa itu tengah ada sesi tadabbur, mungkin tadabbur Quran dan kot agaknya kan. Jadi pada masa itu berlakulah dialog di antara Umar dan adiknya. Umar pun marah, lepas tu menampar pipi adiknya. Lalu Umar pun menyesal dan Umar ingin membaca apa yang dibaca oleh Sayyidatina Fatimah. Tapi surah apakah yang dibaca oleh Umar pada waktu itu? Surah tersebut ialah surah Taha. Kalau anda perasan alunan bacaan surah Taha ni dia agak menyentuh hati ya. Di mana dalam surah tersebut mempunyai rima yang sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Subhanallah. Kalau kita tengok penghujung pada setiap ayat surah Taha tu lunak kita dengar, ataupun lembut apabila kita bacakan. Jadi Saidina Umar pun pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucap 2 kalimah syahadat depan Nabi. Nak katanya berbeza pengislaman Saidina Umar dengan sahabat-sahabat yang lain ialah Islam pada waktu itu seolah-olah mendapat roh baru, dan diriwayatkan mereka tidak pernah merasakan kehebatan Islam ni melainkan setelah Umar Al-Khattab memeluk Islam. Sini termakbullah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi itu. Tapi kenapa Saidina Umar bukannya Abu Jahalan? Antara faktor yang kita boleh nampak adalah usia Saidina Umar itu sendiri. Berbeza dengan Abu Jahal, Saidina Umar ni mempunyai umur yang jauh lebih muda lah. Jadi orang muda ni masih ada banyak tenaga, cerdas pemikiran, tegas dan berani pula tu kan. Mestilah akan menguatkan dakwah Islam lagi. Jadi di pada usia muda inilah kita perlu memanfaatkan sebaiknya, kerana dalam Al-Quran sendiri ada menyebutkan tentang pemuda dalam surah yang berlainan dan kisah yang berlainan. Baik,
sangat memusuhi Nabi SAW dan dakwahnya. Lalu beliau pun teringat kepada Abu Jahal. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun pergi ke rumah Abu Jahal ni. Bila sampai ke rumah Abu Jahal ni, Abu Jahal pun membuka pintu. Setelah Abu Jahal pun menyambut kedatangan Sayyidina Umar. Abu Jahal berkata, "Selamat datang. Ada hal apa yang membawa kau kemari?" Sayyidina Umar pun beritahu ke Abu Jahal yang beliau dah masuk Islam. Tapi apa respon Abu Jahal pada waktu itu? Dengan marahnya, Abu Jahal menutup pintu. Lepas tu dia pun berkata, "Tuhan celakakan kau dan berita yang kau bawa itu." Ada juga peristiwa di mana Sayyidina Umar mengisytiharkan keislamannya di hadapan penduduk Mekah. Mereka yang ada di situ bertelagah dan membelasah Sayyidina Umar dari pagi sampai ke lewat petang ataupun waktu maghrib. Perkara ini terjadi sehingga 3 hari. Tapi masuk hari keempat, kafir Quraisy dah tak pukul Sayyidina Umar lagi. Makin mereka dah penat lah kot agaknya kan. Biarlah biar pilah Umar nak masuk Islam kan. Buat penat je kan kita pukul dia. Dari sini kita boleh nampak lah betapa syadidnya keislaman Umar pada waktu tu. Berkisah mengenai keberanian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang bukan kaleng-kaleng ketika berlakunya peristiwa hijrah. Sebelum Sayyidina Umar berhijrah ke Yasrib, Sayyidina Umar terlebih dahulu bertawaf mengelilingi Kaabah secara terbuka sambil diperhatikan oleh kafir-kafir Quraisy. Namun tak ada sahabat lain yang mampu buat sebagaimana Sayyidina Umar buat pada waktu itu. Tak cukup dengan itu, Umar siap mencabar lagi kepada kafir Quraisy yang ada berhampiran dengan Kaabah. Apa yang Umar cakap ialah, siapa yang mahu isterinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, silakan bertemu denganku di belakang bukit kerana aku mahu berhijrah. Tetapi tak ada siapa pun yang berani menyahut cabaran tersebut. Dan antara keistimewaan Al-Faruq radhiyallahu anhu ialah beliau diberikan ilham yang mungkin tidak diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Ini kerana percakapan Sayyidina Umar selalunya bersesuaian dengan penurunan wahyu selepas daripada itu. Sebagai contohnya, ayat yang berkaitan dengan pengharaman Arab, pemakaian hijab bagi muslimat dan juga masalah-masalah berkaitan dengan tawanan perang. Setelah Sayyidina Umar menjadi khalifah, beliau mendapat gelaran Amirul Mukminin, iaitu pemimpin orang-orang yang beriman. Ada satu kisah di mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan pembantunya meninjau keadaan rakyat pada waktu malam. Di sini kita boleh nampaklah yang beliau lebih mengutamakan kebajikan orang Islam mendahului diri sendiri dan keluarga beliau sendiri. Jadi semasa Sayyidina Umar membuat tinjauan dari rumah ke rumah, beliau mendapati ada sebuah rumah yang lampunya masih menyala. Jadi Umar pun menghampiri rumah tersebut. Dari luar, Umar dapat mendengar perbualan antara seorang ibu dan anak perempuannya. Dalam perbualan tersebut, si anak ni beritahu pada ibunya, "Bekalan susu yang kita ada ni tidak mencukupi untuk membuat jualan." Lalu si ibu pun mencadangkan agar susu itu dicampur dengan air. Tapi yang si anak ni dia tak nak buat macam tu lah. Katanya Umar melarang penjual susu mencampur susu dengan air. Tapi si ibu ni pula cakap, Umar bukannya ada kat sini dan dia tak nampak pun apa yang kita buat. Tapi respon si anak ni pula dengan apa yang ibu dia cakap tadi tu sangat deep lah kan, kata orang. Apa yang si anak ni cakap, bukannya aku taat pada waktu terbuka, tapi menderhaka pada waktu sendirian. Apa yang si anak cakap tadi tu boleh terkait lah juga dengan keadaan kita sekarang kan.
lebih-lebih lagi pada waktu PKP ni. Bila mana kita masing-masing duduk di rumah, tidak boleh berjumpa dengan orang ramai, dan pada waktu bulan Ramadan ni pula kita tidak boleh pergi solat tarawih berjemaah kan. Dan ada kalanya kita akan bersendirian dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan orang tersebut tu saja yang tahu apa yang dilakukan pada waktu tu. Jadi Saidina Umar ni pun tertariklah kepada apa yang perempuan tu cakap tadi. Lepas tu Saidina Umar pun mengahwinkan anaknya yang bernama Hashim dengan perempuan tersebut. Hasil perkahwinan itu dapatlah seorang anak lelaki yang bernama Abdul Aziz. Bila Abdul Aziz ni dah besar dan berkahwin, dapat pula seorang anak yang dinamakan Umar bin Abdul Aziz. Dan seperti yang kita tahu, Umar Abdul Aziz ni adalah seorang khalifah yang zuhud semasa pemerintahannya. Tak ada seorang pun yang berhak menerima zakat pada waktu tu kan. Jadi senang ceritanya, semua orang tak layak menerima zakat kerana semua orang mampu untuk membayar zakat. Saidina Umar juga ada meninggalkan sebuah pesanan ataupun wasiat yang boleh kita hayati dan amalkan. Bila kau menemukan celah atau kelemahan pada seseorang dan kau hendak menghinanya, maka cacilah dirimu kerana kelemahanmu lebih banyak darinya. Bila engkau hendak memusuhi seseorang, maka musuhilah perutmu dahulu, kerana tak ada musuh yang lebih berbahaya terhadapmu selain perut. Bila engkau hendak memuji seseorang, memujilah Allah, kerana tidak seorang pun yang lebih layak yang lebih banyak memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jika engkau ingin meninggalkan sesuatu, maka tinggalkanlah kesenangan dunia, sebab apabila kau meninggalkannya, kau akan jadi terpuji. Bila kau bersiap-siap untuk sesuatu, maka bersiaplah untuk mati. Jika kau tidak bersiap untuk mati, engkau akan menderita, rugi dan penuh dengan penyesalan. Bila engkau ingin menuntut sesuatu, maka tuntutlah akhirat, kerana engkau tidak akan memperolehnya kecuali dengan mencarinya. Baik, rasa setakat itu saja untuk sesi kita pada kali ini. Baik, pesanan daripada penganjur iaitu sahabat Quran pada mereka yang menginginkan perubahan diri pada bulan Ramadan ni, dan juga menginginkan pengisian Islam yang mampu menggugah jiwa, bolehlah menyertai halaqah online sahabat Quran pada setiap hari Selasa. Itu sahaja untuk surat Hayatus Sabah pada kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.